Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Jadi kita akan sambung pula proses pengawetan makanan. Kita akan belajar proses pengawetan makanan yang terakhir. Okay, tapi sebelum tu cikgu ingin sambung. Bagaimanakah cara untuk kamu ataupun proses pengetinan makanan berlaku di dalam kilang. Okay, kilang pemprosesan makanan. Okay, jadi tadi kita dah belajarkan cara proses pengetinan makanan. Jadi sekarang cikgu akan jelaskan lagi. Okay? Cikgu akan jelaskan lagi sebab kalau soalan ni keluar dalam soalan subjektif, okay, diminta langkah-langkah, satu ataupun dua sekurang-kurangnya mudah untuk kamu jawab. Okay. Jadi bagaimanakah proses pengetinan makanan berlaku di dalam kilang? Okay, jadi kamu tengok pertama adalah buah-buahan dibasuh dahulu. Okay, so buah-buahan dibasuh dahulu. So dia masuk di dalam kilang. Okay, dia akan letak buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Dia akan masukkan di dalam satu bekas penuh dengan diisi air. Jadi buah-buahan ni akan dibasuh dahulu. Okay, dia akan keluar daripada mesin ni dan dia akan ke bawah penuh dengan buah-buahan dan dibasuh. Okay, so buah-buahan yang kedua pula. So yang pertama, yang kedua adalah buah-buahan dipotong kecil. So buah-buahan yang ni dia akan dipotong kecil-kecil. Contohnya macam buah ni, dia akan dipotong kecil-kecil dahulu. So bila dipotong kecil-kecil, apabila buah-buahan diisi di dalam tin. Okay, yang ketiga, apabila buah-buahan tu akan diisi di dalam tin. Contoh macam ni. So buah ni lepas dipotong, dia masukkan ke dalam tin. Dan jus ataupun yang keempat, jus ataupun air gula dimasukkan ke dalam tin. Sebab itulah kalau kamu buka makanan tin, selalunya mesti akan ada cecair. Okay, sama ada air ataupun jus ataupun bahan cecair lain. Contohnya kalau kamu buka bahan makanan contohnya macam jagung muda dalam tin ataupun cendawan dalam tin, buah dalam tin, selalunya mereka akan diisi sekali dengan air. Okay, and then lepas tu dia akan masukkan ke dalam tin kedap udara. So dia masukkan dalam tin kedap udara, dia akan tutup semua ni, okay, di dalam kedap udara supaya di dalam tidak akan ada udara, mikroorganisma tidak boleh hidup, dan juga supaya bila dia kedap udara maksudnya mikroorganisma tidak boleh masuk. Okay, barulah dia akan panaskan tin pada suhu yang tinggi. Okay, kalau kamu masih ingat tadi 120 darjah Celsius. 120 darjah Celsius dia akan panaskan tin. Sebab itulah kalau proses pengetinan ni ataupun pembotolan, nutrien dia sudah hilang. Okay, nutrien dia tidak kekal sebab dia dimasak pada suhu yang tinggi. Satu lagi, tin di label. Okay, tin di label. Jadi ini semua tidak ada mempunyai apa-apa label. Lepas dia sudah panaskan pada 120 darjah, barulah mereka akan lekatkan label. Contohnya, half peaches in syrup. Okay, contoh. Jadi, ada buah peach lah di dalam ni, dia labelkan setelah dipanaskan pada suhu yang tinggi iaitu 120 darjah Celsius. Okay, so itu adalah proses pengetinan. Jadi sekarang kita akan tengok pengawetan makanan yang terakhir. Okay, yang terakhir adalah pempasturan. Okay, lepas ni kita akan habiskanlah bab ini. Minggu hadapan kita akan masuk bab baru. Okay, jadi pempasturan ni adalah proses pengawetan makanan yang terakhir. Okay, pempasturan ni adalah makanan dipanaskan pada suhu tinggi selama beberapa saat. Okay, so makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi tapi dia tidak lama lah, untuk beberapa saat sahaja. So pempasturan berlaku di dalam kilang contohnya ataupun di tempat di mana ada bahan-bahan pempasturan. So makanan dipanaskan, jadi ini adalah temperature suhu, okay, dan juga pempasturan dia menggunakan pressure juga. Jadi ini adalah barang-barang alatan yang digunakan untuk proses pempasturan. Okay, so makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Lepas sudah panas, terus dia akan sejukkan. Okay, so itulah pempasturan. Kamu panaskan mula-mula.
Okay, bila dia panas, dia akan terus disejukkan. Okay, itu adalah proses pempasturan. Kamu ingat je lah, panas, S untuk sejuk. Okay, so pempasturan, daripada panas, dia akan terus menjadi sejuk. Dia akan disejukkan. Bila dia disejukkan, dia akan terus dibungkus. Okay, dan rasa dikekalkan. Okay, walaupun digunakan suhu yang tinggi, lepas tu disejukkan pula mengejut, tapi rasa dia adalah sama, okay, kekal. Jadi contohnya yang mudah untuk kamu hafal pempasturan adalah macam mana susu, okay, dan juga jus buah. Sebab itulah contohnya kalau seseorang pergi ladang lembu, contohnya tempat yang ada banyak lembu. Jadi contohnya bila seseorang ambil susu lembu, kita tidak boleh minum terus daripada lembu tersebut sebab dia ada bakteria, kan, mikroorganisma daripada susu tersebut sebab tidak bersih. Sebab itulah susu hanya boleh diminum setelah melalui proses pempasturan sebab dia bunuh mikroorganisma yang ada pada susu tersebut. Sebab susu tu kita ambil daripada haiwan yang hidup, kan, daripada benda yang hidup, contohnya macam lembu contohnya. Jadi kita ambil daripada benda yang hidup. Jadi kita ingin elakkan pembiakan mikroorganisma dalam makanan yang kita ambil dan juga dalam badan kita. Jadi sebab itulah kita ada proses pempasturan. Hanya selepas proses pempasturan barulah kamu boleh minum susu. Okay? Jadi selain susu ada juga jus buah. So proses pempasturan ni dia sejukkan dan dipanaskan, okay, untuk membunuh bakteria. Okay, so proses pempasturan bagaimanakah dia berlaku adalah kamu panaskan susu, okay, contoh pada suhu 63, okay, dan lepas tu panaskan lagi pada suhu 72 selama 15 saat dan kamu sejukkan. Okay, so itulah panaskan dan lepas tu sejukkan. Okay, so dia start dengan panaskan pada 63, 72 dan sejukkan pada 10 darjah Celsius. So 10 darjah Celsius tu macam peti ais. Okay, tidaklah sesejuk peti ais yang 4 darjah tapi 10 darjah. Okay, jadi susu yang dipasturkan boleh disejuk beku supaya tahan sehingga beberapa hari. So maksudnya susu yang dipasturkan tadi boleh kamu letakkan dalam freezer. Okay, kamu boleh sejukkan, kamu boleh bekukan dia. Dan pempasturan ni dia akan kekalkan rasa semula jadi susu dan juga nutrien seperti vitamin. Dia tidak akan dimusnahkan. Sebab kalau kamu tengok suhu, memanglah suhu tinggi tapi tidak terlalu tinggi seperti 120 darjah yang dalam tin makanan. Jadi nutrien masih lagi kekal. Okay, so contohnya macam susu, yogurt dan juga jus. Okay, itu adalah pempasturan. So, macam cikgu cakap tadi, kamu ambil daripada lembu, okay, lembu, ambil susu yang segar, lepas tu melalui proses pemanasan. Yang pertama, kita ada 62 darjah dan juga 73 darjah selama 15 saat dan lepas tu dia akan disejukkan dengan segera. Okay, itu adalah dua cara, panas, sejuk. So, sejuk adalah dalam 10 darjah Celsius ke bawah. Contohnya macam dalam peti ais lah. Okay, so susu ni yang dipasturkan sudah, okay, yang dibuang bakteria, mikroorganisma ni, boleh kamu bekukan, okay, supaya dia boleh tahan lagi lama. Okay, jadi ini adalah contoh, okay, yogurt, deterjen, okay, full cream, Dutch lady, susu. Jadi macam cikgu cakap tadi, panaskan beberapa saat, tadi 15 saat, kan, 62 darjah dan juga 73 darjah dan disejukkan 10 darjah ke bawah. Okay? Dan lepas tu dia dibungkus. So dibungkus dalam bentuk ni lah, kotak ataupun yogurt ataupun minuman deterjen. So rasa dia dikekalkan dan juga beberapa nutrien sebab suhu tidaklah terlalu tinggi. Okay? Jadi kita sudah belajar cara-cara pengawetan makanan. Okay? Kita ada belajar pengasapan, penyejuk bekuan, vacuum, pengeringan, pengetinan, penjurukan, pemasinan.
Jadi, kenapakah kita belajar ataupun kenapakah kita perlu melakukan proses pengawetan makanan? Okey, ini adalah bahagian terakhir untuk bab ni dan minggu depan kita akan belajar bab baru. Okey, jadi ini adalah kepentingan. Kenapakah kita perlu belajar pengawetan makanan dan pentingnya pengawetan makanan dalam kehidupan kita. Jadi, makanan yang diawet ni dapat disimpan dalam bekas yang lebih kecil. Jadi, contohnya bila proses pengetinan, kan dia boleh simpan dalam bekas yang lebih kecil ataupun dalam botol. So, dia ada bekas yang lagi kecil. Jadi, makanan yang diawet ni juga adalah lebih mudah dibawa daripada makanan segar. Sebab makanan segar kita tahu dia tidak tahan lebih lama. Tapi makanan yang diawet ataupun pengawetan makanan, kita tahu benda tu adalah lagi mudah dibawa sebab dia kecil dan juga dia lagi tahan lama. So, mudah untuk dibawa daripada makanan segar yang kita tahu akan basi selepas beberapa hari. Contoh, lepas makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan boleh dieksport. Sebab itulah kita kena belajar pengawetan makanan. Kalau pengawetan makanan ni tidak diketahui oleh orang, maksudnya kita tidak boleh import, kita tidak boleh ekspor. Jadi, kita tidak boleh meningkatkan ekonomi dan juga kita tidak boleh rasalah makanan-makanan daripada negara lain selain Malaysia. Okey? Jadi, pengawetan makanan ni juga mengelakkan pembaziran. Sebab kita tahu makanan boleh disimpan lama. Jadi, contohnya kalau ibu kamu belikan kamu coklat, belikan kamu kek, contohnya ibu. Jadi, kalau kamu tidak dapat habiskan makanan, contohnya kek ataupun coklat ataupun aiskrim, kamu boleh simpan di dalam peti sejuk. Okey, penyejuk bekuan. Jadi, tidaklah membazir. Okey, lagi, makanan yang diawet boleh tahan lama dan dimakan di luar musim. Contohnya, contohnya buah rambutan. Okey, jadi maksudnya bila sudah musim buah lalu, kalau kamu simpan letak dalam peti sejuk, contohnya kamu masih lagi boleh makan. Okey, contohnya macam anggur, apple sentiasa ada di dalam sentiasa ada dekat supermarket walaupun bukannya musim sebab dia disimpan di dalam peti ais. Okey, sebab itulah kepentingan pengawetan makanan. Okey, lagi kalau kamu tengok sini faedah pengawetan makanan macam saya cakap tadi, simpan dalam kecil, lebih mudah dibawa, okey, dan dieksport, membantu mengekalkan pembaziran dan makanan yang diawet boleh tahan lama. Okey, so itu adalah faedah pengawetan makanan. Soalnya soalan macam ni mereka akan tanya dalam soalan subjektif. Okey, mereka akan tanya dalam soalan subjektif. Dan kamu akan diberi markah 1 ataupun 2 lah. Kalau dia tanya 2 faedah, macam 2 markah. Okey, jadi sebab itulah kita kena belajar pengawetan makanan. Macam Cik Ucap tadi, kita ada pengasinan, kita ada penjurukan, pembotolan, kan? Pengeringan, okay? Penyejuk bekuan, pendinginan. Jadi benda-benda ni ataupun pengasinan, penjerukan. Jadi benda ni adalah kita belajar supaya boleh mengekalkan makanan. Okey, mengekalkan makanan. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu dan minggu depan kita akan masuk bab baru.